Elo 5cc throughout, not consistently. Okay, tepuk lah 5cc. Elo ambassador. Elo ambassador berapa cc? 25cc. Okay. Okay, local trip achiever di 12 negara seluruh dunia for free. Okay, dan dia mempunyai network yang sungguh luas di Malaysia, Singapura dan Amerika, US. Kita tekan kepada Manager Eddie Chai. Okay, thank you. Terima kasih kepada MC yang hebat, yang baru ni. Dia memang dia tiba-tiba dia kata, Eddie kenapa cari saya tiba-tiba? Saya kata sebab orang hebat semua sini semua sudah bersedia, betul tak? Okey, yang tangan anda ada pegang satu kertas tak? Ada lah. Tangan anda ada kertas-kertas yang saya bagi, betul tak? Ini kertas lah sebenarnya, okey, adalah satu apa kita kata senjata. Senjata untuk kita keluar perang. Okey? Dan sebelum saya mula, saya nak tanya dulu. Okey, ada sesiapa tak kenal tak pernah jumpa saya yang muka handsome hari ini? First time saja? First time? Oh, kamu baru betul tak? Bagi dia tepukan dulu. Okey, sebab kenapa? Sebab hari ini punya kelas dia advance sikit. Okey? Advance sikit bermakna dia ada banyak barang dalam. Kalau you tak faham, tak apa, you tanya kawan yang bawa you. Faham tak? Okey? So jadi hari ini saya yang tadi ada yang MC saya sudah bagi tahu latar belakang sikit kan. Okay, sebenarnya saya dalam Forever Living sudah lebih 10 tahun. Dan sebab produk dia. Okay, ramai orang kata, Eddie, kenapa lebih 10 tahun you masih kat sini? Faham tak? Tapi muka I macam sudah lebih 10 tahun tak? Macam orang baru, betul tak? Okay. So sebenarnya saya sekarang tahun ini saya 41. 41. Okay. Same 41. Still very young. Why? Sebab 41 adalah satu umur yang baru mula. Betul tak? Yang kawan saya bagi tahu lah. Okay, yang ustaz pun setuju, betul tak? Okay. So hari ini yang saya akan sharekan yang hari ini topiknya adalah New FBO Orientasi. Ada NDO, New Distributor Orientation. Okay, so sebelum saya mula, saya ada satu kita kata apa, cerita nak bagi. Okay, nak dengar cerita tak? Suka cerita tak? Bagi tepukan dulu. Kalau tidak nanti tak tahu cerita mula dari mana. Betul tak? Okay, dulu ada seorang raja. Dia ada 3 anak. Mereka semua hebat-hebat. Dan satu hari raja tu nak bagi challenge tau. Bagi challenge siapa? Nak bagi challenge dia punya anak. 3 anak, mereka hebat, betul tak? Dan mereka nak bagi apa? Kita kata itu arrow. Kita bagi apa? Panah. Bagi dia, shoot lah. Lepas tu tengok dia punya kejituan dia. Hebat ke tak? Okay? Lepas tu 3 anak mereka beratur. Lepas tu, okay, mereka suruh dia punya itu siapa? Dia punya mate berdiri sana, ambil satu apple, letak ke atas dia punya kepala. Okay? Lepas tu anak pertama dia ambil anak panah dengan itu arrow. Dia shoot, pop, tepat itu tengah apple itu. Hebat tak? Hebat tau. Dia tak payah pandang, dia terus shoot. You tahu dia macam mana? Dia sangat excited. Dia cakap apa? Robin Hood. You tahu Robin Hood? Robin Hood hebat tak? Robin Hood itu orang memang hebat sebab dia bantu ramai orang miskin, betul tak? Lepas tu dia punya arrow hebat, betul tak? Wah, anak kedua dia tak boleh tahan. Wah, abang sudah hebat, so I kena lagi hebat, betul tak? Lepas tu dia terus ambil, dia terus shoot. Wah, dia punya itu arrow di tengah arrow dia punya abang. Faham tak? Lagi tepat. Lepas tu, you tahu dia macam mana? Dia sangat gembira, dia kata, yes, I'm Jupiter. You tahu Jupiter tak? Robin Hood itu adalah manusia.
Ciwita, you tahu itu orang yang anak-anak ambil itu love-nya, tahu tak? God of love, betul tak? Wah, dia kata dia Tuhan tau. God of love, dia lagi hebat, betul tak? Lepas tu anak ketiga dia sudah goyang, dia kata, ini abang-abang semua hebat tau. So macam mana? Tak buat pun tak boleh. Bapa kat sebelah, betul tak? Lepas tu dia ambil anak panah dia. Lepas tu terus shoot. Macam mana? Tapi tersilap. Dia kena jantung mate dia. You tahu dia macam mana? I'm sorry. You faham tak? Hari ini I bagi tahu kelas ini ya. Kalau you adalah orang lama, kalau ada orang baru, I tercakap apa-apa, you rasa sakit hati ya, anak panah saya shoot you punya hati ya, sorry ya. I cakap sorry dulu Okay, I cakap sorry dulu Sebab kenapa? Sebab hari ini talk adalah untuk bagi kita seperti satu kereta, dia ada alignment, betul tak? Dia kena adjust. Okay, sentiasa kita kena tahu. Sebab kenapa? Sebab setiap bidang dia ada rules. Dia mesti ada dia punya kita kata apa? Peraturan. Hari ini kalau jalan dia ada 2 biji kereta saja, perlu itu traffic light tak? You tak perlu. Tapi sekarang KL, you berani You berani keluar tak pakai traffic light. You rasa macam mana? Kenapa perlu traffic light? Sebab dia ada peraturan. Dia untuk jaga keselamatan. Betul tak? So, kalau kita dalam bidang mana-mana satu bidang, kita kena ikut juga, betul tak? Okay, so ini hari ini saya nak tanya satu soalan Ada sesiapa tahu Forever Living adalah M&M company tak? Ada sesiapa tak tahu? Atau dia masuk sini pinjam tandas, lepas tu termasuk sini. Tak ada orang sponsor, tak apa, nanti cari Okay, faham tak? Ada tak? Ada termasuk tak? Tak ada Okay, sudah confirm tak ada. So jadi, kalau tak ada, okay, kita boleh mula nanti. Yang di atas kertas kita boleh nampak. Okay, ramai orang bila dia nak buat satu bidang, mereka kena tahu kenapa you nak buat. Betul tak? You rasa cara itu penting tak? Hari ini I akan share lebih banyak daripada konsep. Minda pemikiran anda. Kenapa? Okay? Sebab ramai orang dia suka tanya satu soalan. I nampak itu orang dia pakai itu kereta mewah, rumah cantik. Macam mana mereka buat You rasa cara itu penting tak? Dia penting, tapi bukan yang first. Dia kena faham kenapa dulu. Hari ini kalau kita nampak satu, katakanlah kita nampak satu perempuan cantik, okay? You rasa you nak kerja dia, okay? You rasa you perlu tahu kenapa you nak dia, atau you tanya cara dia? You mesti bagi tahu sendiri kenapa. Dia adalah orang yang yang sudah ditentu dalam hidup kehidupan saya, betul tak? Betul tak? Why? Ramai orang tak faham. Saya masuk Forever Living sebab dia pakai kereta mewah. Masuklah. Kalau dia kadang-kadang dia tiba-tiba tukar kereta buruk, you tinggal lah. Betul tak? Sebab dia punya cek besar, masuklah. Lepas tu dia tak dapat cek, tak ikut dia lah. Macam tu tak ada kan? Kenapa? Sebab kalau satu bidang you nak masuk, you kena tahu kenapa. Sebab you tahu apa yang you nak. Betul tak? So jadi konsep, ramai orang dia tak tahu kenapa dia join. You rasa ada ramai kawan macam tu tak? You tanya, ada banyak company kat luar, betul tak? Banyak company mereka pun hebat-hebat. I tak ada cakap company mana tak hebat lah. Semua company pun cakap dia hebat. Lepas tu you tanya dia, you kenapa masuk itu company? Sebab orang itu untung banyak. Sebab orang itu dia kereta besar. Sebab orang itu rumah besar, cek besar. I tanya you, mana satu M&M company tak ada kereta mewah?
Tak ada cek besar, tak ada rumah besar. Siapa? Mana satu company tak ada show macam ni? Ada tak? Semua show sama, betul tak? So apa berbeza you? Betul tak? Apa berbeza you? You adalah orang normal. You sama dengan orang yang biasa. Sebab semua masuk, you ikut sama. So you rasa betul tak? Macam tak betul sikit lah. Betul tak? Sebab semua berebut-rebut pergi satu company, lepas tu itu duit cukup untuk you orang tak? Kena tahu dulu. You kena tengok company dulu. Betul tak? So jadi bila saya first time saya join Forever Living, you tahu kenapa saya join tak? Saya pun tak tahu saya kenapa join. Okay. Saya join Forever Living sebab I nampak itu botol kuning botol ini dia boleh buat demo. Masa itu Datuk Desmond, awal-awal tu dia buat demo. Lepas tu I sangat excited sebab I nampak itu demo wah, boleh cuci. Betul tak? Cucu Maggi saja. Lepas tu I ingat satu saja. Dia kata, you tahu cucu Maggi boleh jadi jutawan, tahu tak? I balik rumah, I fikir, produk ini I memang sudah kenal. Masa itu I call Jackie. You tahu saya punya introducer Jackie? Orang hebat, betul tak? So kenapa saya di Forever Living? Sebab I memang bersyukur sebab I dapat jumpa dia. Dia sudah bawa saya masuk Forever Living sini. So semua kita kena bagi tepukan bagi dia dulu. Sebab dia memang you tahu saya call dia. Soalan yang pertama I tanya dia, you tahu soalan ini I rasa sekarang I fikir balik bodoh sikit. I tanya dia, Jackie, Forever Living boleh buat tak? Ini soalan apa? I tanya satu soalan dalam Forever Living, betul tak? I tanya dia, Forever Living boleh buat. Dia apa dia cakap? Of course. Dia sampai. Lepas tu I sign. Lepas tu ikut dia datang Forever Living sini. Sudah tengok semua, tak faham. Apa pun tak faham. Tapi dia kata, you ambil ini. Satu kotak Touch of Forever, you balik rumah, lepas tu you boleh jadi jutawan. I ambil saja tau. Betul. Lepas tu balik rumah, I tengok itu kotak, I tengok betul tak? Betul ke? Lepas tu I datang untuk kelas banyak. Baru saya faham kenapa saya menyertai Forever Living. Faham? Sebab first, Forever Living boleh bagi kita apa? Boleh bagi saya kesihatan, boleh bagi saya kemewahan, boleh bagi saya masa, betul tak? Time, freedom. Dan satu lagi I paling suka, I tak ada apa-apa yang suka. I suka pelancongan saja. Dia kata semua free. You tahu apa tu free tak? Free bermakna you tak payah ambil 1 sen. Betul tak? Ambil lagi saja, naik kapal terbang sudah sampai. Itu saja. So that's why, kenapa you nak menyertai Kenapa you nak menyertai? Kenapa you datang sini? You mesti ada sebab. Betul tak? Mungkin sebab you tak sama dengan I, tapi mesti ada sebab you duduk sini. Betul tak? So konsep itu sangat penting. Ada orang datang Forever Living, datang sini mungkin dia gaji tak cukup, nak tambahan. Bila you nak tambahan, you nak buat apa? You kena sangat-sangat usaha. Betul tak? Yes. Sebab you nak tambahan, betul tak? Mana ada part time income datang tanpa usaha punya? Tak ada. So jadi bila kita ada sebab, you mesti nak mengatasi dia. You kena bagi solution. Betul tak? So dan mungkin ada orang datang, sebab kawan ajak. Itu kawan dia pergi rumah saya cakap 5 jam tak henti-henti lepas tu sampai pukul 3 pagi I sign. Terpaksa sebab nanti waktu subuh kena pergi solat, betul tak? Dah nak tidur dulu. Betul tak? Betul. Pukul 3 masih kat rumah, you sign tak? I bagi you tahu. Kalau sebab ini, sorry, you tak boleh berjaya sini. So jadi bila kawan ajak, you datang. Sebab kenapa? Sebab dia tahu satu bisnes yang boleh buat kita mengubah kita kehidupan, betul tak? So jadi you kena thank you. You kena terima kasih bagi kawan yang bawa you. You jangan marah dia. Faham tak?
Ada orang kata, oh ini I tahu sebab dalam forever living, dalam bidang ini ramai orang boleh capai impian dia. So apa yang you mau? Apa you nak? Betul tak? Apa you nak? Ramai orang dia tak tahu apa dia nak. Bila dia buat, dia akan pelan. Hari ini sejuk, besok dulu lah. Hari ini panas, besok dulu lah. Hujan, esok lah. Betul tak? Banyak esok. Setiap hari pun esok. Betul tak? So bila nak sampai, you punya impian. Nak bantu pasangan. Ini hebat. Okay, macam saya punya isteri, dia nak tolong saya saja. Dulu bila saya bila saya jumpa dia, sebenarnya saya nak ajak dia datang forever living saja. Dia bukan saya punya target. Bila mula, mana tahu dia adalah orang yang betul. Faham tak? So memang forever living pun sudah pilih satu pasangan yang betul bagi saya. Betul tak? So jadi bantu pasangan. Betul tak? Sebab ramai orang sekarang, you rasa duit seorang dia untung, satu keluarga pakai cukup tak? Dia berat, betul tak? Ya. So jadi kalau ada satu part time income, dia ada 5,000, 6,000, dia boleh bantu tak? Boleh. Dan suka produk. Macam saya lah. I suka produk, tapi tak faham plan. Tapi masuk saja. Pakai produk sampai sekarang, lebih 10 tahun. Nampak? So jadi, kenapa ada orang dia suka produk, dia boleh lama? Sebab produk itu very unique. You kena tahu produk apa yang you pakai. Betul tak? Ramai orang, dia pakai saja, dia kata ini produk hebat. Siapa cakap? Upline saya cakap. Siapa bagi tahu upline you? Itu upline me, upline. Faham tak? You jangan jawab macam tu. Tak boleh. Faham? You kena tahu apa produk yang you attach sekarang. Okay? Dan boleh melancong package umrah yang free. Macam saya suka melancong. So konsep apa yang you kat sini, itu tak penting. Kenapa? Sebab bila kita nak mula, mesti ada tangkapan. Bila you nak mula buat dalam kita nak dalam MLM, kita kena tahu apa tangkapan kat luar. Betul tak? Adakah tangkapan yang kawan-kawan benar bagi tahu you macam tu? Ajak dia datang buat network. Dia dengar saja, network marketing tak sesuai. Sebab saya tak pandai bercakap. Ada tak? Sangat susahnya. You tengok 100 orang masuk, berapa orang boleh berjaya? Tapi you pun boleh jawab dia tau. You kata 100 orang kat luar buka kedai, mana satu boleh jadi tauke besar? Pun tak ramai, betul tak? Banyak kedai bertutup. Kenapa you buka kedai juga? Ramai orang makan gaji 100 orang, berapa orang boleh capai CEO? Satu. Kenapa you kerja? Satu saja. Betul tak? Kenapa you masih makan gaji? Faham? Mesti dalam setiap bidang ada orang berjaya, ada orang biasa. You kena terima. Tapi you kena tahu kenapa orang yang berjaya itu bukan you. Betul tak? Ramai orang suka tanya macam tu, betul tak? Okay, I punya kawan sentiasa cakap macam tu. I kata, ya betul. Setiap bidang mesti ada orang berjaya, ada orang TikTok, very top, ada orang biasa. Why not you? Tak pandai cakap, susah. Okay? Beritahu kalau tak pandai cakap bukan dalam MLM saja. You makan gaji, you pergi kerja pun tak boleh. Kenapa? Sebab kalau hari ini ada satu bos, dia mau interview seorang, dia qualification sangat tinggi, tapi dia mulut memang macam sudah kunci mem. Tak ada cakap mem. Seorang dia pandai cakap tapi pendidikan dia biasa. You kalau seorang bos tu, you nak ambil mana satu? Tapi pendidikan dia, level dia biasa saja. Kenapa? Yes, semua bidang kena bercakap. You tak pandai bercakap, you makan gaji pun susah. Setuju? Yes. So jadi itu bukan masalah dia. Ada orang bagaimana ini bidang ini tak sesuai untuk saya sebab kena cari orang.
tak suka jumpa orang. Tapi setiap hari you pergi office jumpa siapa? I nak tanya dulu You jangan takut sebab tanggapan ini sangat penting tau. Ramai orang tanya, you tahu tak? I paling benci M&M. Betul. I ada satu kawan sampai sekarang I tak boleh buka dia punya minda tau. Dia kata, you tahu I sangat benci M&M. Kenapa? Sebab kena cari orang, kena jumpa orang. I kata, sekarang you kerja apa? I kerja Grab. You punya penumpang itu siapa? Bukan orang I pelik. I kata, you tak suka jumpa orang tapi you bawa siapa? Takut tau. Tak sampai lagi bulan. Betul tak? Pelik tak? Alasannya. Okey. Ada orang kata kena jual barang, tak suka menjual. Ya. Di dunia ini 99% yang orang tak suka jual. Tapi 100% orang semua sedang menjual. Percaya tak? Kenapa? Sebab I bagi you tahu, kalau tak suka jual, pergi interview, bos tanya you, macam mana? You punya qualification biasa saja. Gaji I bagi you biasa, tapi you boleh OT tak? You cakap apa? Boleh. Of course, no problem. Lepas tu you boleh belajar naikkan you punya itu tahap pendidikan tak? Of course, no problem. English you tahu tak? No problem. Malay you tahu tak? No problem. Tamil you tahu tak? No problem. Betul tak? Nak pastikan bos itu chop sign, confirm you masuk dulu, betul tak? Bila sudah masuk, bos tanya, sorry bos, ini I boleh belajar. I cakap no problem, bermakna I sudi belajar tapi I tak tahu. Apa yang dia buat tadi, dia jual sendiri. Kalau tak suka jual, I bagi you tahu, you sedang menjualkan masa you untuk membantu orang kaya capai impian dia. You jual tak? You kena jual juga. You jual apa saja. Betul tak? So ramai orang kata I tak suka jual, tapi you suka beli. Shopee, Lazada. Siapa yang untung bayar duit? Shopee, Lazada biar bos, bukan orang yang dalam. Yang jual-jual itu tak boleh jadi sangat kaya. Yang bos tu, faham tak? Betul tak? You tak suka jual, bermakna you suka beli, betul tak? That's why you tak kaya lah. Jangan salah, betul tak? Betul tak? You tak suka jual, you suka beli, bermakna duit sentiasa malu. I bagi tahu, jangan malu. Apa tak malu? Hari ini, di dunia ini tak ada orang dia lahir dia semua tahu. You boleh belajar, betul tak? Kita kena faham dalam bidang networking, kalau you malu, you susah nak berjaya. Sebab ramai orang berjaya sini, you kena jangan malu untuk bertanya. Kalau orang yang malu, you tahu macam mana tak? Dia keluar dari rumah pun tak berani. Itu bagi malu. You berani tak? Betul tak? Dan ini ada orang pernah bagi tahu MLM ini memang tak sesuai untuk yang kita pendidikan tinggi. I profesor, I doktor, I apa lagi? Lawyer. I tanya you, dalam Forever Living, you orang pernah jumpa ramai orang pendidikan tinggi-tinggi semua dalam Forever Living tak? You rasa kelas macam mana? Ramai orang tanya, ini bidang low class. Bagi dia tahu, kalau you ada duit, you jangan cakap kelas dulu. Kalau duit pun tak ada, you kelas mesti low. Kat luar betul macam tu. Kalau you pergi mamak sana, betul tak? You kurang 10 sen, you boleh bagi tahu dia, I high class ni orang 10 sen itu I tak bayar, boleh tak? I high class tau, very high class. You rasa itu bos mama macam mana? I tak tahu you upper class. You bayar 10 sen tu. 10 sen tu dulu. I baru you sendiri pergi kelas, betul tak? Low class ke high class adalah tengok dompet you, duit dalam bank ada berapa. Betul?
Yes. So that's why ramai orang tanggapan bagi networking dia banyak, okay? Dan satu lagi adalah kena simpan stok. Okay, dalam mana-mana bidang stok dalam tangan mesti ada. Tapi kalau apa makna tu simpan stok, bermakna kalau stok tu dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, you tak boleh habis jualkan itu kita dikatakan simpan stok. Sebab stok itu tak boleh habis. Tapi kalau katakan you punya sales, you boleh buat 30,000 satu bulan, you simpan 30,000 punya sales, itu produk dalam rumah adalah simpan stok. Yes, itu simpan stok, tapi itu bukan yang tak boleh jual. Setiap orang tak sama. Betul tak? Mana satu kedai ke, mana satu hypermarket ke, dia semua tak ada stoknya. You masuk semua tengok katalog saja. Ada tak? You pergi Aeon sana, I nak beli ini semen. Itu orang kata, sorry you datang besok. Sebab nanti itu lori hantar. You order dulu, bayar dulu. Besok hantar, I call you, you datang kutip, boleh tak? Dia kata, you gila ke? Betul tak? Dia kena simpan stok tak? Atau you masuk itu jual burger punya tempat, I nak ini burger. Dia kata, okay, you besok datang, I beli itu roti semua, lepas tu besok masak, lepas tu datang besok. Boleh tak? Tak mau simpan stok. Mana satu bisnes tak payah simpan stok? Semua bisnes kena ada stok, betul tak? Tapi stok, okay, di luar, dia bukan kata ribu, dia main ratus ribu pun tak nampak. Okay, you pernah masuk itu kedai yang macam saya di depan sana ada satu kedai yang jual Arab punya barang. Okay, Bangi sana. I masuk saja, you tahu dia punya bos cakap berapa tak? I tengok itu kedai sangat kecil tau. I tengok, wah, bos, you punya kedai kecil modal berapa? Tak banyak lah, 500,000. Tak banyak, 500,000. Wah, I kata bos, you orang kaya. So, boleh jual habis lah. Tengok musim. Nampak? Tengok musim. Nampak? Kena simpan stok tak? Kena simpan. Stok tu, kalau you boleh habis jual, tak apa. Ini saya paling benci. Banyak company dia suka panggil you buat loan, tapi bukan kita. Kenapa? Sebab dalam Forever Living, kita nak settle you punya loan. Datang, kita tolong you settlekan hutang you. Bukan bagi you pergi ambil loan lagi, hutang lagi. Okay? You pernah jumpa ada kita punya sini orang yang sudah sangat berjaya, dia ada loan banyak. Tak ada. Kita nak tolong you settlekan loan, bukan nak bagi you buat loan, ambil duit. Tapi luar memang banyak. Jangan salah mereka. Sebab ada banyak company memang buat macam tu. You jangan salah kawan kita. Sebab dia tak ada pilihan. Sebab dia tak tahu ada satu company tak payah buat loan pun boleh berjaya. Yes. Betul tak? Okay. Ini MLM penipu. Ada tak? Tipu punya lah. Sudah banyak kali saya masuk, tak berjaya pun. Ada tak? Ada kan? Tapi pandang dia, biasanya I pandang orang macam tu, I kata, very pity. Betul, kesian. Sebab you pilih company yang tak betul. Bukan MLM tipu. Kalau satu bidang dia tipu, you rasa MLM punya company akan semakin banyak ke atau semakin kurang? You tahu di Malaysia ada lebih daripada 1,000 buah syarikat MLM. Banyak tak? Banyak. Kalau penipu, kenapa dia semakin banyak? Faham? Cuma you kena pilih satu company yang betul-betul. Faham? Sebab yang memang yang legal, yang memang betul-betul ada register dalam DSAM, tak lebih daripada 100 buah saja. You kena cari 100 buah yang itulah. Kenapa you nak cari 900 syarikat yang luar tu? Siapa salah? You tak tahu macam mana cari. Sebab you tak jumpa kita. Faham tak? So, kalau
kalau kita tak faham yang bidang tu, dia tahu tak, dalam MM banyak company mereka tak berani ajar. Okay, kita mungkin dia akan bagi tahu you dalam dia punya syarikat boleh bantu you apa, boleh jadikan you dapatkan apa. Dia boleh cakap apa-apa yang dia nak, betul tak? Tapi yang kenyataan tu tak tahu, betul tak? So jadi bila hari ini kalau kita tahu yang 3 segi ini untuk mentahu satu company boleh buat ke tak boleh buat, you hafalkan yang ini. You adalah pakar MM. Sebab banyak company tak berani bagi tahu you, atau dia tak dapat ajar. Sebab bila dia ajar nanti you lepas tengok, sudah analyze, you akan tinggalkan dia punya company. Kenapa? Sebab dalam 3 segi ini, setiap company kita kena ada 3 segi ini yang sempurna. Pertama, syarikat. Kedua, ada produk. Ketiga, adalah plan. Okey, I keluarkan semua dulu. Okey. Kenapa? Okey, kalau satu company dia bagi tahu, oh company saya hebat. Baru tubuh. Saya punya plan dalam 1 bulan you boleh untung juta. Plan hebat tak? You jangan peduli apa produk saya jual, tapi company baru tubuh semalam. Plan saya 1 bulan boleh untung 1 juta. Produk nanti bagi tahu. Nak masuk tak? Kalau itu produk orang makan nanti mati macam mana? Betul tak? Company macam ni jadi tak? Tak jadi. Atau ada satu jenis company, company saya sudah sangat lama, paling besar di dunia, paling lama di dunia. Okay, I'm the number 1. Okay, company lama. Produk saya pun hebat, sudah sangat lama, ramai orang sudah pakai, tak ada masalah. Okay, tapi plan tak untung duit. You tak buat tak apa, you buat jadi miskin lagi. Macam mana? Tak boleh tak? Company lama tau, produk hebat tau, tapi you buat, you miskin. Macam mana? Tak jadi juga kan? Kalau satu company kata, company saya memang sangat lama, plan pun untung, tapi tak ada produknya. Tak ada produknya, kita main plan saja. Boleh tak? Yes, pun tak boleh. So jadi kalau hari ini, kalau kita nak pilih satu company, 3 segi ini kita kena sempurna. Faham tak? So hari ini saya tak akan bagi tahu satu info yang kosong. Sebab ramai orang mereka tengok, oi kenapa saya nak join MM? Oh sekarang saya tahu, sebab saya nak capai impian dapat itu free trip semua okey nak duit tambahan, betul tak? Bila sudah tahu, kenapa nak pilih Forever Living? Banyak company kat luar, betul tak? Why must Forever Living? Why? Ada siapa tahu? Why? Tak tahu? Oh, okay. So that's why you orang duduk sini Okay, kita tengok syarikat dulu. Forever Living, dia sejak 1978. Dia sangat kukuh. Sampai sekarang, dia punya sales chart dari tahun pertama sampai sekarang tak pernah jatuh. Apa makna dia? Kalau hari ini I bagi tahu you masuk satu company, dia punya sales chart dari hari pertama dia tubuh sampai sekarang dia tak pernah jatuh. Dia sekarang nak you jadi dia punya staff. You ada confident tak? Why? So you tak payah takut itu company tak bayar you gaji, tak bayar you bonus tahunan, betul tak? Sebab dia naik saja, betul tak? Okay, Forever Living company ini dia hari ini dia dari tubuh sampai sekarang dia tak pernah jatuh. Dia nak cari shareholder, bermakna dia nak cari partner untuk buatkan bisnes dia. Siapa mau? Siapa nak? Tak payah bayar. Siapa mau? Mau ambil tangan? Mau tak? Mau cari partner tau. Makan gaji you pun sudah berubah-ubah. Cari partner macam mana? Oh, ini company mesti ada something.
Kenapa dia siap naik saja? Betul tak? Okay, kedua, dia sudah lebih daripada 160 negara. You tahu tak? Dalam bidang M&M, satu company yang boleh lebih daripada 100 negara bermakna dia sudah sangat besar. Di seluruh dunia, ada berapa negara? Dia tak sampai 180. Betul tak? Forever Living sudah lebih daripada 160. You rasa kalau you buat Forever Living, you jadikan partner Forever Living, bisnes mana satu negara you tak boleh buat? Dulu saya suka tanya Datuk, saya suka tanya Jackie, Jackie, Forever Living betul-betul besar. Dia kata senang saja, you ambil itu, dunia punya peta tak? Letak di itu dinding, you ambil itu apa? That, betul tak? You buang saja, okay? Kena, you boleh buat. Yes. Dia kata betul ke? Dia kata betul. 160 negara. Betul tak? You buat saja, you sudah boleh buat. Macam mana? Besar tak company ni? Yes. So that's why. Ketiga, lebih 10 juta pengedar di seluruh dunia. You buat Forever Living tak buat Forever Living itu tak penting. Sebab sudah lebih 10 juta pengedar di seluruh dunia. Sales dia masih naik punya. You percaya tak? Kenapa? Yes. You are not the only one. You are the someone. Betul tak? So that's why bila saya tengok saja, lepas tu dia sudah melahir lebih daripada 5,000 jutawan tau. 5,000 jutawan. 5,000 jutawan. Apa makna dia? 5,000 jutawan di seluruh dunia. Ada berapa, ada mana satu company boleh melahirkan 5,000 jutawan dalam dia punya company? Sila seraikan keluar. Tak ada. Yes, you tanya mana-mana satu. Jangan kata networking saja, jangan cakap M&M saja. You tanya traditional, trading. Tak ada. Betul tak? 5,000 jutawan. Dan masih yes, bertambah lagi. Sebab kenapa? Sebab kita ada kat sini. Jutawan akan bertambah. Betul tak? Lepas tu, apa lagi? Prestasi, jualan, naik saja. Okey, diiktiraf DSM. Faham? Okey, ini kena faham. DSM adalah satu persatuan yang memang dia boleh kontrol semua M&M company. Dia adalah dalam keadaan yang legal. Dia tak ada money game. Dia tak ada main bukan-bukan. Faham tak? Okey? So, hebat tak? Forever Living? Macam tak hebat pun. Macam tak hebat juga. Okey, faham tak? Okey? So jadi, kedua, kita tengok produk dia. Produk dia bukan produk keras. Apa itu produk keras? Meja. Apa? Whiteboard. Produk yang, company yang jual produk keras tu, you tak boleh buat. Sebab kenapa? Macam penapis air. Sekarang ada banyak penapis air kat luar hebat-hebat, betul tak? I percaya dia penapis air hebat. Tapi I percaya juga satu air, kalau dia boleh menghasilkan air itu lagi hebat, itu adalah air Zam-Zam. Betul tak? Sentiasa orang yang tanya, I penapis air boleh cure ini, boleh bantu ini, boleh kata dia sama dengan air Zam-Zam lah. Bukan. You cakap hebat, macam Tuhan saja ada, betul tak? Betul tak? Okey, I percaya itu saja. Kenapa? Betul Ustaz? Betul? Dia cakap hebat. Lepas tu kata seperti air Zam-Zam. No. So, tapi you tak, saya bayar you 10,000, 20,000 untuk satu penapis air yang boleh hasilkan yang sebegitu. I lagi bayar, I simpan you duit, I pergi umrah, dapatkan air sana, lagi direct. Betul tak? Setuju? Yes. So that's why kalau produk keras, you kena faham produk itu dia tak akan setiap bulan akan selepas pakai dia mengecut. You pernah tengok satu penapis air dia 10 inci. Selepas 1 bulan dia sudah kecut 1 inci. 1 bulan lagi kecut lagi selepas 1 tahun hilang. Nak call itu orang. I nak beli satu penapis air. Kenapa? Sebab sudah hilang. Ada tak?
itu produk keras. Satu penapis air boleh pakai berapa lama? Sangat lama tau. Sekurang-kurang 5 tahun. Kalau you pakai sangat keras dah. Okay? 5 tahun betul tak? Ada orang pakai 10 tahun betul tak? Jadi 9 tahun itu you makan apa? Dia beli satu boleh kekal 10 tahun. Biasa dia setiap bulan makan apa? Tak ada income, faham? Betul? Yes. So that's why dulu kita kata, Datuk sentiasa kata, Eddie kalau you job itu produk keras, bagi you tahu nanti setiap bulan you makan rumput tau. Yes, tak ada repeat order. Tapi Forever Living apa dia buat? Dia produk. Dia ada head to toe. Apa head to toe? Okay, 6 rangkaian kesihatan. You tahu tak? Bisnes yang sangat besar sekarang ada 3. Okay, di dunia. Satu, okay, dengar, satu adalah nanti dulu. Okay. Satu adalah online marketing. Bisnes yang hebat. Okay. Satu lagi networking. Betul tak? Ketiga, kesihatan dengan kecantikan. You rasa kesihatan itu penting tak? Hari ini I bagi you 10 juta, tapi hari-hari kena pergi dialisis. Kenapa? 10 juta tau. 10 juta mungkin ada orang satu umur hidup pun tak boleh capai tau. 10 juta tapi hari-hari pergi dialisis, boleh tak? You nak sihat ke? Atau nak duit? Produk kesihatan. Okay, kalau hari ini I ada satu produk, bila you sudah pakai, masa you 35, you pakai sampai umur 60 you punya rupa sama dengan 35. You mau tak? I tak cakap satu produk you 60 you sudah pakai terus, besok jadi 35, itu tipu punya. Okay? Jangan percaya produk macam tu. Betul tak? Okay? Katakan satu produk boleh kekal you punya rupa sampai you tua, you mau kan? Kecantikan. Hebat tak? So that's why you tengok di itu supermarket semua level 1 adalah apa? Itu kita kata apa? Itu rental paling mahal, betul tak? Semua letak apa? Kecantikannya. Dia tak akan letak itu baju, itu seluar, tak ada. Kenapa? Sebab dia tak boleh cover. Hebat tak? Okay? Kegunaan harian. Kegunaan harian ini hebat. Kenapa? Sebab hari ini you pakai itu untuk jam, betul tak? Hari ini gosok gigi. Tapi sekarang ekonomi tak baik. You sudah habis, you ubah gigi. Macam mana? Tak mau gosok dulu. Tunggu ada duit baru beli, boleh tak? Atau you kata, sekarang ekonomi tak baik, shampoo habis dulu lah. Pakai air saja cuci rambut, boleh tak? Ada siapa macam ni? Tak ada kan? Kegunaan harian itu penting tak? Forever Living ada tak? Yes. Pengawal berat badan. Sekarang itu trend dah. Ramai orang kata, dulu dia 90, sekarang 60. Betul tak? Dulu dia 1 ketul, sekarang 6 ketul. Betul tak? Faham? You tahu tak? Bila saya ada interview, okay, yang perempuan dia kata, kalau hari ini I bagi you, okay, setiap bulan gaji okay, kurang sikit. Mula-mula 6,000, sekarang 3,000. Tapi you boleh dapat you punya berat yang ideal. You mau 3,000 ke 6,000? 6,000 you jadi sangat gemuk. 3,000 you boleh slim sampai ideal, very nice. You nak 3,000 punya gaji atau 6,000? Ayo, you tengok. Dia sudi cut dia punya gaji, tapi dia nak dia punya berat badan ideal. Nak cantik, betul tak? Makin besar tak? Boleh makan banyak Forever Living produk lah. Okay, kenapa tak boleh? Saya dulu 90. Yes, dulu saya 90 kilo. Lain kali I show I dulu punya gambar bagi you. Okay? Kosmetik, nampak? Kosmetik. Forever Living ada kosmetik semua. Okay, essential oil. Okay, apa lagi? So jadi kita kena faham, produk kita bukan produk yang trendy. Kalau produk trendy itu, you jangan buat. Katakan, sekarang memang
itu apa, trend untuk apa? Itu apa, marketing yang dia jual apa tu? Itu lipstick. Itu lipstick hebat sangat, betul tak? Tapi selepas satu tahun ini ini lipstick dia trend sudah tak ada punya. Ini produk sudah tak ada punya. You mau tak? Jangan buat produk yang trendy. Sebab dia ini semua adalah setiap hari kita kena pakai. Bukan produk yang trendy. Dan Forever Living dia adalah aloe vera dengan madu yang terbesar di dunia. Yang paling penting, I suka Forever Living, you tahu kenapa? Sebab dia adalah monopoli. 90% itu bermakna apa? Okey, kita bayangkan kalau hari ini kita keluar saja, kita ambil satu batu, buang saja keluar, kereta apa akan kena? Mesti P punya. Betul tak? Itu proton ke, produk ke. Kenapa? Paling ramai orang pakai. You tahu tak? Dia punya market tak sampai 70 tau. Okey? You sekarang bayangkan 90% bermakna sekarang you bayangkan you keluar saja jalan, semua pokok tak ada. Okey? Semua pokok jadikan aloe vera. 90% aloe vera. You balik rumah, tumbuhan semua jadi aloe vera. Okey, ada satu saja bunga. Semua 90% semua jadi aloe vera. You rasa macam mana? You akan gila. Hari-hari aloe vera. Betul tak? 90% bermakna you keluar saja you jumpa semua sama. What they call monopoly. Okay? Forever Living sangat besar. Dia punya produk sangat baik sebab dia monopoly. Dan produk aloe vera ini, tumbuhan ini sudah lebih 5,000 tahun. Tak ada gantian. Tak ada satu orang komplain aloe vera makan tak baik. Itu orang makan sudah mati. Ada tak? Ada catat tak? Tak ada. Betul tak? Lagipun, okay, dalam hadis apa dia cakap tak ada. Asal usul penggunaan lidah buaya adalah sebagai ubat. Nabi bersabda, aloe vera adalah penawar bagi segala penyakit. Dari hadis Abu Daud, betul tak? Ustaz betul? Ya. Faham? You kena faham aloe vera itu sangat-sangat hebat. Saya hafal saja. Sebab I ikut ustaz banyak. I pun curi tips sikit lah. Sebab, betul tak? So jadi aloe vera hebat tak? Yes, penawar segala penyakit. So jadi you nak cari satu gantian story. Betul tak? So jadi madu sudah lebih 8,000 tahun. You pernah jumpa satu serangga, dia boleh menghasilkan 4 makanan yang paling sempurna di dunia tak? Ada tak? Atau you kata lalat boleh? Itu apa? Itu dragonfly boleh? Ada tak? Tak ada. Lepas saja, betul tak? So jadi ini dua dalam tangan kita. Monopoli. Tapi you orang ada amalkan tak? Ada pakai tak? Kawan you ada pakai tak? Kalau kawan you tak pakai, salah siapa? You cakap saja, bukan saya cakap. Okay. Dan semua ada hak cipta. Tak ada copy. Tak ada orang boleh copy. Hebat. That's why I suka Forever Living. Produk dia. Dan plan dia very simple. Kenapa sangat simple? Sebab semua orang boleh capai. Nak berjaya dalam Forever Living, group you kena buat 30,000. Group you, faham? Group bermakna you boleh cari 10 orang, 20 orang, 30 orang, 40 orang, 100 orang untuk mencapaikan 30,000 itu. Dan kita kena buat berapa? 5 sisi. 5 sisi tak sampai 3,000. You kekal macam tu I bagi you tak setiap bulan. Lepas tu you punya income okay, dia boleh jadi jutawan. Senang saja. Very simple. The plan is very simple. Senang kan? Okay. Dan duplicable bermakna semua orang boleh buat. Dia senang untuk boleh tiru. Dan dia profitable. Forever Living 70% dia bagi kita untuk jadikan bonus. Okay? Dan it's very fun. Kenapa saya kata fun? Sebab hari-hari kita pergi jumpa kawan setiap kali I pun bawa ini botol. Apa saya buat? Ada orang pernah tanya, Eddie, berapa senang buat Forever Living? I kata senang saja. You bawa botol ini, you keluar, hello, I'm Eddie, nice to meet you.
You see this portal before? You pernah buat tak? Dulu I buat macam tu tau. I tanya 10 dulu sebab kita mula market China. I tanya datuk-datuk macam mana buat ini produk. Keluar tanya siapa, dia kata senang saja, you keluar saja, ambil botol ni, tanya itu orang pernah jumpa ini botol tak? I tanya 10 the feedback is 9 orang kata benar. Soalan kedua, Datuk ajar, you tahu kegunaan dia tak? Jawapan dia adalah tak tahu. Lepas tu apa saya buat? You bagi I 5 minit, ambil demo kit untuk buat demo. Senang. Fun? Very fun. You tengok bila tanya ni soalan, you tengok muka dia. Dia punya muka ada banyak rupanya. Yes! Very fun, enjoy you keluar saja tanya. Dan I setiap kali I pergi makan mana satu tempat I makan, I tak panggil airnya. I makan lepas tu apa nak minum? Satu kali. Kali kedua, bos yang sama kali yang ketiga, you rasa kali keempat dia jumpa saya, dia akan tanya tak? Apa itu you hari-hari datang makan tak mau minum ya, apa itu Fun tak? Please enjoy lah. Life is fun, betul tak? So that's why lebih 10 tahun I masih very excited. Okay? Dan yang sangat penting, dia bukan money game. Okay? Bukan nak you punya duit. Faham? So jadi, bila buat forever living, sekarang you tahu kenapa nak pilih forever living tak? Tiga-tiga segi forever living hebat tak? Hebat. Ada persaingan tak? Sorry, tak ada. I bagi tahu, you dulu bila ada orang dia kata, Eddie, kalau you sangat-sangat confident kalau ada satu company lebih hebat dari you, I kata, kalau you boleh cari satu company yang lebih hebat dari forever living dari tiga segi ini, okay, I ikut you buat. Kalau you punya company tak sehebat tiga segi daripada forever living, you ikut saya buat. Mau cabar tak? Dia kata, today is just talking lah. Dia tutup faham. Dia tak berani cabar. Bukan saya berani, sebab saya tahu forever living dia sebesar macam mana. You kena confident. Ramai orang tak tahu. You buat apa? I buat forever living. Apa? Forever living. Please lah. You tahu forever living punya sales chart sampai 3.3 billion USD lah. You tahu apa mana 3.3 billion USD? Tukar di Malaysia ringgit berapa? Banyak. Betul? Banyak. Okay? So that's why, kalau you adalah partner bagi satu company ini, kalau kawan you tanya you mesti cakap macam, what are you doing? I'm doing forever living. What is your job scope? Or what are you doing? I'm a dream maker. Faham tak? I bagi you capai impian you. Wah, dia kata, betul ke? You duduk, you bagi 15 minit, I bagi you tahu, you jangan lari dulu, betul tak? You duduk ada chance lah. You tak duduk macam mana tahu? Betul tak? Yes. So that's why, hebat tak? Yeah. Ramai orang, mereka buat forever living. Malulah, tak boleh lah, senyap sajalah. Tak ada orang tahu. Semua orang sedang cari forever living. Kau bagi tahu. Sekarang peluang kat luar memang tak banyak dah. Hari itu I jumpa satu kawan, dia buat property sudah 10 tahun. Dia bawa BM. Duduk, I belanja dia makan, I tanya dia property macam mana? Jangan cakap lah. I kata BM okay lah. BM is a good car, but very hard to maintain. Bermakna apa? Bukan senang untuk buat. Betul tak? Yes. Sekarang ekonomi baik tak? Tapi tengok sini orang semua muka macam mana? Happy je. Kenapa? Sebab kita tak ada apa-apa masalah. Semua produk yang hebat, betul tak? So kita jumpa punya orang, okay, ramai orang kata, kalau saya nak buat forever living, saya jumpa, saya kenal punya semua orang kaya. Ada tak? Ada tak? Semua orang kaya lagi bagus tak? Orang kaya takut apa? Takut mati sajalah. Betul tak? Makan jadi sihat, tak mati. Mati pun dia mati semua jadi. Dia tak susah-susah sakit-sakit, betul tak? Orang kaya kan?
Ada orang kata tak ada. Oh Eddie, saya punya kenal punya orang semua tak ada duit punya. Oh lagi bagus lah. Tak ada duit, datang ini untuk dapatkan income tambahan lah. So ekonomi baik ke tak baik, ada kita punya, tak ada kan. Jumpa orang kaya macam mana, jumpa orang miskin macam mana, semua sapu saja. Betul tak? Yes. So that's why about forever living, konsep kena betul. Betul tak? Kenapa kita nak join forever living? Sekarang tahu? So that's why I boleh kat sini lebih 10 tahun. So ramai orang kata, oi kalau ada orang bagi you offer, kata no offer is outside. Eddie is not for sale. Okay? Yes, it's not for sale, only for forever living. Okay? So sikap sangat penting. Sebab sikap dia boleh membagi kita jadi capai kita punya impian lagi cepat. Okay? Dalam lantasan yang betul. So sikap pertama, lupakan pengalaman yang lepas dan belajar dengan hati yang terbuka. Sebab kita tahu kat sini ramai orang dari profesional yang tak sama. Okay, kalau hari ini you nak satu doktor, dia menjadikan seorang lawyer naik court mahkamah untuk bentang, doktor itu boleh tak? Tapi dia specialist tau, dia hebat tau, dia boleh jadikan lawyer bekerja tak? Dia profesional. Kenapa? Sebab dia tak sama. Betul tak? So that's why bila kita datang forever living adalah network marketing. Mungkin you memang hebat dalam bidang you, kita pun respect. Tapi sila buangkan semua pengalaman anda. Okay? Kita dari kita apa? Gelas kosong, baru kita boleh isi. Betul tak? Mungkin kawan you, dia bukan profesional, tapi dia sudah dalam bidang ini lebih 10 tahun, 20 tahun. You rasa dia punya experience, pengalaman boleh ajar tak? Boleh. Yes, sebab dia tahu apa yang akan you hadap. Betul tak? So kalau you tak buang, macam mana nak bagi tahu? Betul? So that's why. Dan mungkin ada orang dia pernah cemburi yang lain. Bukan tak boleh. You ambil pengalaman dulu. Kalau itu pengalaman tu itu betul, you sudah berjaya dah. Setuju? Sebab itu pengalaman anda itu tak betul. So that's why you jadi biasa saja. You nak berjaya, datang untuk belajar orang yang berjaya, apa yang cara mereka, betul tak? Itu pengalaman, buang saja. Faham? Penting tak? Okay? Empty classes dan buat sekurang-kurang 1 tahun dan jangan putus asa. Dengar sini 1 tahun bermakna bagi full timer, 1 hari kita kerja makan gaji berapa jam? 8 jam. Kita kena fair. Betul tak? Hari ini kalau you kerja 8 jam, setiap bulan you dapat income berapa? You kena kira, betul tak? Mungkin 3,000, 5,000, betul tak? Tapi setiap hari kena pergi kerja 8 jam. Tapi ada orang kata, Eddie, I datang forever living, I full time, tapi 1 hari buat 2 jam, dia dah income 10,000. Fair tak? Tak fair, betul tak? So kalau you nak dapatkan income yang penuh dengan forever living, you kena kerja sama dengan masa you kat office, betul tak? 8 jam, you ada buat tak? Itu 1 tahun kekalkan. Ada orang kata, Eddie, kita semua patah. Yes. Satu hari you guna berapa jam? 2 jam, 3 jam, betul tak? You kira. Bila you buat 1 tahun bermakna you sudah penuhkan masa you makan gaji punya masa itu dikira 1 jam. Bermakna kalau you 1 hari 8 jam, betul tak? You 1 hari part time 2 jam saja, betul tak? So you 4 hari adalah sama dengan fair 1 tahun ini. Jangan kata, oh Eddie, I hari-hari datang untuk kelas, hari-hari kelas, tapi tak berjaya pun 1 tahun. Ya, tapi guna you punya itu masa untuk datang untuk kelas saja, tapi you tak bekerja. Okay? Kalau you bagi tahu, bos, I hari-hari pergi seminar, lepas tu end of the month you bayar saya, boleh tak? Itu bos kata, you tak pernah buat kerja, macam mana saya nak bayar? Betul tak? Sama. Faham? 1 tahun. Dan jangan putus asa. Ya. Kalau you putus asa, I bagi you tahu, kalau you senang putus asa, di mana-mana satu bidang you pun tak boleh berjaya. Setuju? So, harus ada
keyakinan. Ada keyakinan kepada mana satu? Keyakinan kepada syarikat. Jangan bagi tahu, kalau itu orang kata, kenapa you ada keyakinan untuk syarikat? You lukiskan itu 3 segi. Sebab ini. Betul tak? Keyakinan dengan produk, dengan plan pemasaran. So jadi you kena ada keyakinan. Kalau you tak ada keyakinan, nanti kawan tanya, kenapa Forever Living you pilih? Sebab kakak saya masuk, saya ikutlah. Dia boleh berjaya tak? Mungkin boleh lah, mungkin lah. Okay. So kalau berjaya itu nasib lah. Betul tak? Okay. So lihat pada sejarah. Dan bila kita nak bagi keyakinan yang pertama, kita kena bagi siapa? Kita kena bina sendiri dulu. Sebab ramai orang dalam bidang MLM dengan dalam Forever Living, mereka kalau tak tahu company latar belakang Forever Living dan kenapa dia kat sini, keyakinan dia tak boleh, dia tak jadi. So jadi bila keyakinan anda kurang, ramai orang akan datang, bagi tahu you company saya lagi bagus. So jadi bila hari ini you kena faham kenapa saya masih kat Forever Living. Sebab Forever Living dia bukan sahaja satu bisnes. I bagi tahu, saya biar downline juga. Sebab Forever Living dia adalah saya punya rumah. It's my home. So that's why I still here. You nak saya keluar dari rumah, pergi rumah you jadi member you, jadi tak? Sorry. Sebab you tak sampai lagi. Faham? Yes, keyakinan tu. So jadi, dan keyakinan untuk upline. You tahu tak? Ramai orang bagi tahu, Eddie, you tahu tak? Hayo, saya sudah salah lah. I register under dia. Itu upline tak boleh pakai dia. Kalau you tahu dia tak boleh pakai, kenapa you sign under dia? Bermakna you pun tak boleh pakai juga lah. Dia mesti ada something. Masa itu tertarik. Wah, you rasa ikut ini betul tak? You tengok dia punya strong point. You jangan kata, sudah sign. Ini upline tak boleh bantu I. Ini upline tak tolong saya. Ini upline inilah itu. Ini bisnes siapa? Bisnes upline ke? Atau bisnes you? Career you ke? Atau career dia? Atau you punya keuntungan setengah ada bayar you punya upline? Tak ada. Bila datang, dia kerja, upline dia kerja, dia sudah bagi satu bisnes yang terbaik di dunia dan platform yang betul dan ajar kita ilmu untuk mengembangkan kita berkejaya, betul tak? Dan yang lain, kita kena buat sendiri. Jangan harap apa pun upline. Upline tak bagi, upline tak baik. So kalau you satu bulan 10,000, you ada bagi 5,000 bagi upline? Tak ada. Bila upline tolong you sudah untuk 10,000, mungkin you tak thank you dia satu pun, tapi you asyik komplain. Betul tak? Tak betul, betul tak? So bila kita sign seorang, kita sudah 100% percaya, betul tak? Kenapa saya sign Jackie? Sebab he is the only one person can bring me to the top. Kenapa saya ikut Datuk? Sebab Datuk is the best in the world, betul tak? So that's why. So sekarang you punya upline ada kat sebelah you cakap thank you dengan dia dulu. Mari. Cakap dengan thank you. Sebelah. Bagi thank you dulu. Faham tak? Thank you. Jangan hari-hari salah ini, salah itu, komplain ini, you tak akan jaya. Ada yang lagi, comel lagi, downline. Mula-mula semua seorang itu bagi tahu dia, you tahu tak, I percaya you boleh percaya. You dalam sini you mesti top of the world. Ini. Lepas dia selesai lepas you ajar dia, ini tak tahu, itu tak tahu. Sudah komplain. Itu downline tak boleh pakai. Ini tak tahu, itu tak tahu. So you sign dia bawah. Betul tak? Dia semua tak tahu, baru you kena ajar. That's why you ada upline.
kerja you, betul tak? Kalau dia semua tahu, tak perlu you. Dia pun tak ada you, betul tak? So that's why jangan sebelum sign, wah satu muka. Sudah sign, itu tak boleh pakai. You ingat dia apa? Pokok duit lah. Wah, you boleh, wah ada duit. Okay, ini boleh pakai. Wah, tak boleh, tak ada duit, tak boleh pakai. Jangan macam tu. You mesti ada keyakinan. Macam saya sentiasa bagi tahu saya punya downline. I kata, you tahu tak? You bukan downline, you are my partner. I believe that you can do everything I do. Tapi you kena faham. Okay? Sebab saya masuk Forever Living lebih awal dari you. You ikut saja. So, jadi tak? Jadi. Tapi dia boleh buat ke tak boleh buat, tak apa. Asalkan dia buat. Betul tak? Jangan komplain. Downline semua, I beritahu, masuk saja, dia macam baby. Baby dia baru lahir, you mau dia berjalan tak? Tak ada kan? You kena ambil masa, betul tak? Ada orang cepat, ada orang lambat. Betul tak? Yes, ada orang 3 tahun baru jalan, ada orang 1 tahun sudah boleh jalan. Betul tak? So, you boleh salah itu baby you kenapa tak boleh jalan? Itu 1 tahun sudah boleh jalan. Dia kata, so why, kenapa you lahir saya? Kalau dia tahu jawab, dia tanya you lah. Betul? Why you sign me? Tak? Okay? Okay, so sideline. Macam sideline. Hari ini I memang sangat bersyukur sebab kenapa? Sebab dalam Forever Living banyak sideline. Dia datang memang bantu saya banyak. So thank you to all So sideline saya okay. Dan kenapa kita kena confident dengan sideline? You tahu tak? Bila hari ini, bila you nak cakap dengan you punya partner atau you punya downline kan, dia takkan dengarnya. Kenapa? Sebab you dua orang ada duit. Dia buat, you ada income. Betul tak? Dia kata, wah ini amal mau saya buat betul-betul banyak-banyak, mesti dia mau untung saya. Jangan ketawa. Ketawa memang mesti benar fikiran. Okay? Betul. Bukan you saja, dulu saya pun benar. You tahu kenapa saya nak cepat-cepat naik manager tak? Sebab dulu saya kat supervisor, Datuk Desmond kata, Eddie, you tahu tak? You kat supervisor, you buat bersungguh-sungguh, you 8%. 8% betul tak? Dulu, okay, tambah 15 lah. Okay, tapi kalau personal bonus, you 8% betul tak? Itu Jackie 10%. Dia dulu rumah 10%. You mau dia untung banyak tak? Aku kata tak mau. You tak mau you bagi dia untung 6% saja. Faham tak? You kasih dia 6% saja. Macam mana? Naik manager. Okay, aku jawab. Hebat tak Dato'? So, you tak nak you punya upline untung banyak, cepat-cepat naik manager. Jangan, sorry kalau upline, okay, siapa upline nanti jangan salah saya. Dulu tadi cakap saya saja, saya tak bagi tahu mereka. Okay, saya cakap orang sebelah saja. Okay, so sideline. You tahu tak? Bila sideline dia bagi motivasi atau info bagi downline kita, dia adalah 100% pengaruhan. Pengaruhan tu, the influence power is 100%. Because why? Sebab kenapa? Sebab hari ini kalau sideline you, tolong you motivasi you punya downline, you punya downline mesti 100% percayanya. Sebab dia kalau dia buat sangat hebat, dia 1 sen pun tak ada tau. Betul tak? Katakan sekarang, okay, Jackie ada satu downline, I'm the sideline. I cakap dengan dia, wah lepas tu dia sudah jadi hebat, I ada duit lah. Kalau tak ada duit, I cakap dengan dia, you tahu tak, I hari ini, I bagi you info ini I pun harap you jadi berjaya, lepas tu boleh bantu I. Kenapa? Sebab you berjaya, I pun 1 sen pun tak untung tau. You rasa macam mana? Ini orang baik. Betul tak? Betul? So that's why sideline kita kena ada hubungan yang baik tak? Tapi jangan itu hubungan sampai okay, senyap-senyap keluar pergi tengok movie itu tak boleh okay? Di bisnes saja faham tak? So sideline kita kena jaga tak? Ada keyakinan tak? Sebab kenapa? Sebab sideline pun nak kita berjaya punya. Kalau kita sudah berjaya, bila dia bawa orang baru, kita pun boleh bantu dia. Betul tak? Okay, penting tak? Dan jangan mendedahkan diri anda terlalu awal dan bersedia untuk menghadapkan penolakan dari orang lain dan rasa kekecewaan. Okay. Di mana-mana satu bidang mesti ada rejection. Okay. Sampai kehidupan kita pun ada rejection. Ramai orang kata, wah sebab saya sudah kena orang sudah reject I sudah tak nak buat lah. Jadi saya suka tanya satu soalan. Okay, sesiapa sini sudah kahwin?
So kami? Ramai kan? Ramai kan? Okay. Okay, tak kira perempuan ke lelaki, you pernah nak dengan satu, okay, ya, macam mana? Dia nak tackle satu orang lelaki ke perempuan, dia pernah reject you, benar tak? Boleh tak? You kata, wah, I sudah kena rejection itu, I satu umur hidup tak mau kahwin. Tak ada. Okay, mungkin rejection itu adalah untuk kita, untuk latihan untuk kita, untuk sediakan kita jadi lebih baik, betul tak? Yes, mungkin orang itu tak betul, betul tak? So, kita kenapa kena sedia? Sebab di dunia ini, you tak boleh dapat satu perfect punya barang. Tak ada satu apa-apa yang dia perfect, betul tak? So jadi, you jangan kalau hari ini dia tak ada rejection, you gambarkan kalau satu diamond di Forever Living, you tanya dia, interview dia kata, dia sudah nak diamond. You tanya, diamond, you macam mana nak diamond? Oh, saya I buat Forever Living senang saja. I cari 10 orang semua okey, semua jadi manager. Lepas tu 10 orang itu cari 10 orang, 100 orang semua okey, semua jadi manager. Lepas tu dia 10 semua okey, semua jadi manager. Saya jadi diamond langsung tak ada rejection dia. You rasa macam mana? You nampak you muka, you sudah nak ambil satu telur busuk orang ni. Macam ni sharing. Betul tak? Mana satu orang yang berjaya di dunia tak ada rejection? Okay, I sentiasa bagi tahu saya sendiri. Okay, I suka sharing kelas ini sebab saya sentiasa ingatkan saya. Sebab ini pun boleh mengingatkan saya apa yang saya tak buat, betul tak? Saya sentiasa beritahu, itu rejection, okay, adalah satu kajian dari Tuhan untuk nak kita jadi lebih baik, untuk menghadapkan kejayaan yang lebih tinggi. Setuju? Ya, kalau you tak nak, Tuhan kata, you selepas ini ujian, kajian ni, you ini kalau orang ini sudah tak nak, okay, tak apa, okay, I bagi you, katakan, you orang 9, you cari suruh 9 orang tak mau. Tapi orang yang ke-10 dia main nama panggil Datuk Desmond. You stop sini macam mana? Rugi kan? Kalau you buat 9, satu lagi dia itu panggil GLT Jureda. Oh, you setiap kali jumpa dia, you kena kepala you kena itu dinding, betul tak? Yes, you kena nangis, betul tak? Setiap bulan sudah hilang berapa duit. Dia reject, you tahu tak? You tahu GLT Jureda dulu macam mana reject Datuk tak? Dia ambil dia punya itu slip buang atas lantai Datuk Desmond dia buang tau. What do you want from me? Wah, kalau you sudah kata ini saya sorry lah, well, we just drink lah after you go back lah, betul tak? You tahu apa Datuk jawab? Jureda, I want to make you rich to be a millionaire. Dia diam. Nampak? Dia reject betul-betul tak? You pernah reject you kawan macam ni tak? Kawan you pernah reject tak? Wah, bang itu meja, bang itu kerusi ada tak? Kalau dia macam tu dia sudah masuk polis, mana polis, betul tak? Tak ada. Tapi GLT Jureda dia macam ni reject Datuk macam mana? Dia still follow. Yes, lepas 2 tahun dia baru join. Faham? Ini sejarah betul tau. You boleh tanya downline dia. Betul, ada rakam kan? Okay, yang ni tanya GLT Jureda. Okay. So siapa mereka ni? So you kena tahu. Faham? Dan mereka yang mungkin memberi kekecewaan, orang yang sayang, yang paling sayang you, tak kira suami isteri, boyfriend girlfriend, okay, ibu bapa, adik beradik, okay, ex girlfriend, ex boyfriend, semua akan bagi you, okay, kekecewaan. Kenapa? Sebab dulu bila Datuk sudah bagi tahu Forever Living berapa hebat, I jumpa, lepas tu orang pertama I tanya siapa tahu? I tanya mak. Wah, pandai Kenapa lelaki mesti jumpa mak I tanya mak. Okay, sebab kenapa? Sebab bapa saya sangat garang, okay. So jadi bila I tanya mak,
ini bisnes 3 ke 6 bulan boleh untung part time 5,000 tau. Emak saya kata, tengok saya, pandang saya, lepas tu tangan dia letak ke atas sini tau. Emak kata, you demam tak? You tahu tak? You punya sepupu sudah balik dari Australia. Graduate tinggi. Dia kerja 5 tahun, income pun tak sampai 5,000. You 3 ke 6 bulan boleh jadi 5,000. You demam tak? Wah, masa itu I sakit. Lepas tu nasib baik saya tak lepas forever. Lepas tu I balik, I tanya Datuk, kenapa macam ni? Datuk kata, I sudah beritahu you, orang yang paling sayang you sebab takut you kena tipu. Tapi kalau you nak dia faham apa yang you dengar, sila bawa dia datang, betul tak? Lepas dia sudah tengok apa yang dalam Forever Living, you baru tanya dia. Ada? Yes. So jadi, orang yang pertama, so hari ini you sudah pilih Forever Living, jangan balik dengar saja, tak boleh punya lah, you demam ke, lepas tu betul-betul pergi tengok doktor, lepas tu sudah lepas Forever Living. Faham? Okay? Orang yang kedua, orang yang benar gagal. Okay? Sudah kata, hari ini kita tak Forever Living, nak berjaya ke gagal? Nak berjaya. Kalau hari ini you nak bantu satu kereta dengan selamat, okay, you akan interview atau dapat maklumat dari orang yang sedia kemalangan ke, atau orang yang memang 10 tahun pakai itu kereta langsung tak ada kemalangan langsung. Mana satu? Tapi ramai orang suka tanya orang yang benar ceburi MF tapi tak berjaya tau. Betul tak? Wah, betul Forever Living, I confirm betul, bagus. Okay, I mau join. Lepas tu besok dia tanya, dia boleh tanya uncle dia, pakcik dia, pakcik, you dulu join mana? I join itu D apa N nya, itu C apa W nya. Okay? Lepas tu berjaya tak? You tengok saya, masih sama. You jangan salah mereka. Mereka sudah gagal, mereka pun rasa you tak boleh berjaya. You tahu kenapa tak? Sebab kalau dia tak boleh berjaya, dia bagi tahu you, MLM betul-betul boleh buat you boleh berjaya, bermakna dia macam lebih dia tak sebaik macam you lah. Ramai orang pun macam tu, saya tak boleh, you mesti tak boleh juga. Betul tak? So kalau hari ini you nak berjaya, you mesti ambil maklumat dari orang yang berjaya. Betul tak? So ketiga, pengedar dari syarikat MLM lain. Okay, ini kalau you adalah you pergi tanya, orang yang ini dia mesti bagi tahu Forever Living tak baik. I confirm and guarantee. Kenapa? Sebab dia akan cakap sampai you sudah sedih, sudah tak ada keyakinan. Lepas tu dia akan peluk you. Friend, I bagi you tahu, jangan sedih sangat. Kita ada satu company yang lagi bagus dari Forever Living, adalah kita ni. Jangan ketawa, Ustaz, you sentiasa macam tu lah. Ini cara kita. Kenapa? Sebab bila kita cakap dia sudah tak ada confidence semua. Dia kata, jangan sakit hati. Sebab syarikat yang betul sudah menunggu anda. Betul tak? Yes. You nak tanya orang yang betul. Jangan tanya orang company yang lain. Betul tak? Dia takkan bagi tahu, sebab saya guna PV lah. PV itu tak untungnya. Forever Living guna harga jualan, itu lagi bagusnya. Ada. Tak ada orang jujur sampai macam tu tau. Okay? Cara untuk berjaya di Forever Living. Yang ini sebab ramai orang mereka suka tanya satu soalan tau. Okay, mungkin you orang. Okay, ada benar orang yang tanya, Forever Living dia susah tak? I bagi tahu tak susah. Buat 3 barang saja. Apa barang itu? 3S. Apa itu? Sponsoring, selling, servicing. Betul ke? Ya, betul. 3S ini siapa yang sedang buat? GRG Jureda, GRG Dato' Desmond, Rolf Kid. Orang hebat kan? Semua dalam di Forever Living, orang yang berjaya semua buat 3 ini saja. You percaya tak? Yes. Dan sekarang mereka sudah 3S ini sudah tak sama. 3S mereka adalah shopping, sleeping, swimming. You tahu tak? Buat 3 saja. Okay? Bila kita menaja, senang saja. Bila kita menaja, kita kena tahu bila you menaja, kita kena gunakan masa 80%.
untuk menaja. Kenapa? Sebab kita kena explain marketing plan, kena explainkan kenapa nak join Forever Living, lepas tu cara dia macam mana buat, demo semua. Dia ambil masa lebih panjang. So that's why 80% dia masa kita nak menaja satu orang, mungkin kita mesti guna masa yang panjang, betul tak? Okay, dan masa yang kita buat selling, okay, kita cuma guna 20%. Bukan sebab dia guna masa yang 20% lah, itu tak penting tau. Okay, kepentingan dua-dua ini adalah 50-50. Faham? Dua-dua kena buat. Tapi bila kita buat selling, katakan you nak jual satu ubat gigi, you buat itu demo kena buat satu jam tak? Tak perlu kan? Berapa minit? 5 minit, 10 minit. Lepas tu you tanya dia, hebat tak? Hebat. Hebat. So sekarang kereta saya ada 12 patang. You mau berapa patang? You nak ambil berapa masa? Masa disingkat saja, betul tak? So jadi 80% masa kita gunakan sponsoring. Bukan ini lebih penting daripada selling, ha? Jangan salah faham. Dua-dua ini pun sama. 50%, 50%. Faham? Sebab hari ini kalau you bayangkan lah, you sponsor ramai orang, 100 orang, semua orang tak pakai produk man. 100 orang, satu orang pun tak pakai produk langsung. Hujung bulan you dapat berapa? Dapat kosong. Ramai orang, tapi semua pandang you saja. Tak ada duit, betul tak? Okay. Tapi kalau hari ini you jual, okay, kalau mereka ada pembelian, selling, you ada income, betul tak? Adakah ini dua-dua pun penting? Dan servicing, kita bukan kata 100%, kita kena full swing 20%. Ramai orang boleh kekal dengan you sebab you punya service, bukan sebab you jual murah. Dengar betul-betul lah. Ramai orang sentiasa tanya saya, Eddie, you tahu itu orang jual itu orang jual berapa itu? I kata jangan peduli, sebab you adalah pakar, you adalah konsultan mereka, you boleh bantu dia, you boleh selesaikan masalah dia. Orang yang jual itu murah punya, dia tak boleh sebab dia tak ada cara, dia tak ada ilmu, dia baru boleh, dia ada satu cara adalah buang harga saja. Faham? So that's why 100% kita kena servis dan you kena jadi pakar, konsultan. You tahu tak? Sampai hari ni ada orang dia jatuh sakit lah, dia first one dia bukan pergi jumpa doktor, dia call saya, Eddie, saya macam demam lah, nak makan apa? Dia kata minum aloe vera lah. Wah, you rasa saya macam doktor ke? I bukan doktor tau. Tapi dia kenapa dia call I? Yes, I'm her consultant. Orang pertama dia fikir, oi, saya punya anak gatal lah, apa nak pakai? Dia call I. I kata, gatal macam mana? You boleh snap itu gambar. Wah, macam tu lah. You kena beli avocado lah, lepas tu you kena tukar you punya shampoo lah, kena tukar ini, tukar itu. Okay, you ambil pergi rumah I. Gimana? You kalau boleh buat servis macam ni, okay, sampai macam tu, you rasa itu harga penting tak? They buy our service sebab kita pro. Faham? Okay, so penting tak? Hasilnya adalah 80% customer, 20% leader. Faham? Bila kita buat tajaan, kita kena tahu 80% dari orang yang kita taja mungkin customer saja. Sebab kalau semua orang dengar saja Forever Living, wah semua nak buat lah. Siapa buka mamak? Siapa bawa taksi? Mesti ada orang dia suka buat kerja lain. Okay, you kena terima. Betul tak? Oh, sebab ramai orang kata, Eddie, kenapa saya cari 10 orang 10 itu tak mau macam mana? Saya kata, you tahu tak, dulu saya mula-mula saya buat Forever Living, orang pertama 20 orang tak mau. Macam mana? Ya, betul. Dulu saya orang yang 20 pertama tu semua reject I. Macam mana? I balik rumah, bawa peluk itu bantah, nangis tak? No. Macam mana? I kata tahu, mesti ada sama maunya. Sebab kenapa? Sebab helang di dunia ini kurang. You pernah dengar Kentucky Fried Eagle ke? Tak ada. Banyak itu ayam saja, chicken. That's why you pernah dengar Kentucky Fried Chicken. Are you a chicken or a eagle? Yes, eagle. Betul tak? Eagle is 20% saja. Bukan semua orang boleh jadi leader. Tapi dia kalau nak jadi, sini boleh bantu dia jadi leader. Setuju?
ABC. Kalau kita hari ini nak buat tajaan ke, okay, atau nak sharekan produk, kita akan suggest you gunakan ABC. Okay, apa itu ABC? ABC adalah satu cara yang bantu kita untuk 100% closing. Tapi kita kena buat betul-betul. Okay? A adalah advisor. Siapa? Mungkin abang kita, mungkin kita punya seminar, ceramah, atau advisor, atau kita punya YouTube, CD, DVD, WhatsApp, semua. Faham tak? Okay? So, B adalah bridge, adalah kita. C adalah customer, kawan yang kita nak share. So, kenapa nak gunakan ABC? Sebab kawan dengan kita sudah lama. Kita kena faham. Kalau you nak ajak kawan you datang, you nak cakap dengan dia, mungkin dia sudah kenal you lama. Mungkin dulu di sekolah, you pernah satu bilik dengan you. You tak pakai apa-apa, dia pun pernah pandang. Dia macam mana nak percaya you? Betul tak? Mungkin sekarang, okay, mungkin dia nampak you, wah, sekarang you kerja macam biasa saja pakai bira. Lepas tu besok you kata, wah, you tahu tak, ini company yang boleh jadi jutawan dalam 5 bulan lah, inilah itu. Lepas tu pakai aloe vera, you boleh terima. Dia kata, semalam you masih cakap you duit tak cukup, tapi you sekarang boleh jadi jutawan. Faham? Okay? Bukan you tak hebat tau. Okay? Mungkin you punya influence power, dia tak boleh pengaruh dia. Okay? So jadi kita kena jadi satu bridge. Kita, okay, nak bawa kita punya upline ke, atau kita punya advisor ke, atau bawa dia. Kalau you tak tahu cakap, you bawa dia datang Forever Living. Kita ada kelas. So kita speaker cakap, lepas tu you cuma buat apa? Yes, 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 yes. Ketawa, tepuk, itu saja. Lepas tu kawan you kata, oh yes, yes, yes. Dia pun nanti tanya dia, join, yes. Dia punya yes. Faham tak? Sebab kenapa? Sebab dia boleh bantu, sebab pengaruh. Dan yang penting, bila you nak boleh bantu you close you punya kawan, you kena buat satu barang, adalah tiap. You kena tiap. You kena tiap. Kenapa? Sebab kalau hari ini you tak buat tiap, A, B, C, B kat sini, betul tak? Kalau you tak buat tiap untuk you punya kawan yang bagi A ini, nanti advisor anda susah nak tolong you close. Dan closing adalah you yang buat. Okay, sekali lagi kalau you nak conversation tu 100% A boleh bantu you close C, okay, you kena buat tiap. Bila tiap you buat betul, C dia akan join. Itu saja. Satu example. Okay. Kalau you kat sini, katakan sekarang, okay, saya nak, okay, ajak Ustaz, okay, ajak Ustaz, okay, ajak Ustaz untuk dengar Forever Living. Tapi saya ajak Jackie datang, betul tak? Bila mula-mula saya jumpa Ustaz, bagi tahu Ustaz, Ustaz duduk dulu. Lepas tu saya duduk dengar Ustaz. Lepas tu panggil Jackie, Jackie, come here, main, Ustaz dengar. Ini kalau tak betul, saya tukar. You rasa Ustaz cakap, bila Jackie datang, berapa hebat dia pun nak cakap, dia pun cakap loh, betul tak? Okay, so itu adalah salah. Dia sudah TFC, betul tak? Okay, atau dia TFC macam mana? I pernah jumpa satu case macam ni. Dia bawa kawan, dia nak dia punya upline tolong. Lepas tu dia kat depan upline dia kata, Anai, ini kawan dia rumah ada 5 biji Ferrari, okay, 3 biji pending. Dia punya rumah, okay, itu trading company very big. Oh, dia ada 10 juta hartanah dia. Oh, kalau dia buat, kita sudah kaya. You apply macam mana cakap? Betul tak? Biar lagi, you ada kerja untuk saya tak? Betul tak? Yes, you tiap salah, betul tak? You kena faham, kenapa nak tiap A? Sebab A boleh bantu untuk kita buat closing, untuk bagi penjelasan, betul tak? Tapi closing adalah kita, sebab dia percaya kita. You ajak kawan, dia percaya you, dia keluar, betul tak? Okay, biasanya saya tiap, saya bukan tiap saya main upline saja. I ada downline saya, kalau boleh bantu I pun tiap dia. Okay, katakan kalau orang baru, I senang saja. Okay, I pergi sana, lepas tu I punya C,
I sudah tanya dia 3 soalan. You sudah makan? Okay. Nak balik cepat tak? You punya kereta sudah parking tak? Kenapa nak tanya ini? Sebab tiga ini ramai orang dia guna cara untuk lari. Betul tak? Oh, I punya parking tak ada. Tunggu, I pergi parking dulu. Bila sudah parking, sudah balik rumah punya. Betul tak? Kalau you tanya 3 ini nanti you tanya dia, sebenarnya hari ini I ajak you datang I nak cakap satu bisnes yang hebat. Dia sudah mula peluk. Apa hebat? Itu bisnes adalah MLM, network marketing. Dia kata, I belum makan, I nak balik rumah makan. Sorry, tadi you cakap sudah makan. I punya kereta belum parking. Sorry, tadi you cakap sudah parking. Okay. I tak ada masa. Tadi you cakap bagi saya 1 jam kan? Betul tak? You jangan bagi dia ada alasan untuk lari. Betul tak? Okay. So, bila saya bawa kawan baru, walaupun orang yang A saya ada dalam saya, dia tak saya macam dia lah. Dia kata, hari ini memang saya sangat-sangat nasib kita sangat baik sebab kita ada seorang orang yang sangat berjaya di sini. Walaupun kawan baru dia baru join Forever Living, dia kata sebab dia rangkaian sangat besar. Dalam Forever Living dia tak lama, baru 2 bulan, tapi rangkaian dia besar. Kenapa besar? Kalau dia rangkaian ada 3 orang, adakah lebih besar dari 1 orang? You faham tak? Mungkin kawan baru ini dia ada 3 downline saja, betul tak? Tapi kawan saya ajak dia keluar, dia berapa orang? 1 saja. Kawan baru itu rangkaian besar tak? Adakah 3 orang lebih besar daripada 1 orang? Ada tipu tak? Dia rangkaian sangat besar, betul tak? So hari ini dia bagi saya sikit masa saja. Mungkin kita dapatkan tips macam mana dia berjaya dalam sini. Mungkin kita pun boleh. Okey tak? You tolong saya untuk kaji, boleh tak? Okey, I baru pergi jemput dia. You rasa si ini dengar tak? Dengar. Kenapa? Sebab rangkaian dia lagi besar dari dia. Dia pun nak tahu berapa besar, betul tak? Lepas tu, dan satu lagi I kata, you tolong saya kaji, betul tak? You tahu tak? Kalau kawan tolong you kaji, dia mesti lebih concentrate, fokus daripada you. Sebab dia takut nanti selepas habis you tanya dia, macam mana? Dia kata, I tak ada dengar. Wah, you tolong saya kaji, you tak dengar, macam mana? Tak boleh, betul tak? Betul tak? Tolong saya kaji, faham tak? Okay, ABC. Faham? Ada apa-apa tak faham? Yang ketiga, senaraikan nama prospek yang hendak ditaja. Kenapa nak senaraikan nama? Sebab you boleh tahu tempat mana yang you boleh mula dulu. Ramai orang suka letak name list dia di bila I tanya, ada orang bagi tahu, Eddie, I tak perlu senarai sebab I semua name list kat sini. Wah, hebat. Betul? Pukul berapa? 9:45. Okay. Dan so that's why you kena senaraikan. Dan dia boleh kita boleh ikut tempat dan menjemput melalui telefon. Tidak lebih 3 minit. You ajak kawan senang saja. Ajak kawan, ajak dia keluar untuk minum teh saja. Ada susah. You jangan nak buru-buru nak bagi tahu dia company berapa hebat itu dalam tu telefon, semua tak boleh. 3 barang tak boleh cakap dalam telefon. Dan kelima, impian dan tentukan malamat. Malamat mesti jelas dan tentukan masa untuk capai. You nak capaikan status mana dan pada masa yang bila, you kena tahu. You boleh tentukan malamat harian dan you gunakan produk setiap hari. Berkongsikan perniagaan dengan seseorang, buat panggilan pada prospek dan baca. Semua berulukan. Yang the best testimony adalah kita sendiri. Dan the best product sharing bukan orang yang hebat dalam demo, adalah your own sharing. The best business sharing adalah you share kenapa you kat Forever Living, itu saja. Mereka faham tak? Dan malamat mingguan. Taja seorang pengedar jualan produk pada 3 orang. Ini adalah standard yang kita orang yang biasa boleh capai.
Okay, bukan kita hilang sini. Sebab kenapa? Sebab kalau you taja satu minggu satu orang, wah itu lambat. Sebab kenapa? Sebab dulu kita kata jadi forever, jadi manager 3 ke 6 bulan. Tapi sekarang di Forever Living ada orang 45 hari. Dulu kira bulan, sekarang kira hari. So you satu minggu satu orang cukup tak? Tak cukup. Maklumat bulanan ini standard untuk orang yang sangat baru. Okay? Taja 2 orang asisten, hadiri, rally dan merancangkan untuk campakkan tahap manager 3 ke 6 bulan. Okay? 3,000 ke 6,000. Okay? Dan lindungi harga pasaran produk, tidak memberi diskaun sewenang-wenangnya. Okay? Dan hadiri sekurang-kurang 5 kali mesyuarat yang semua ni. Okay? Dalam kertas semua dapat. Okay, jangan tinggalkan mesyuarat separuh jalan. Jangan bercakap semasa mesyuarat berjalan. Akan mengganggukan speaker dan membantukan speaker mewujudkan suasana meriah. Tepuk tangan, mengangguk dan ketawa. Ini biasanya kita kalau letak di depan lagi bagus. Okay, amalkan tabiat mencatat nota dan merekod. Jangan membawa kanak-kanak. You tahu kenapa kita tak suggest you bawa kanak-kanak? Sebab kalau dia tak cukup umur, nanti dia susah. Faham? Dia kalau datang, dia dengar dia tak faham tak apa. Kalau dia sudah faham, dia umur 12 saja, 6 tahun kena tunggu baru boleh masuk Forever Living. You buat dia susah. Okay, so okay, kanak-kanak jangan bawa. Faham tak? Gunakan peralatan pemasangan dan semua. Dan gunakan touch of Forever Living. Sama sini. So kita cuma berani saja untuk memulakan. Okay? So I harap hari ini I be sharing sampai sini. So apa-apa, okay, you orang nak tahu lagi, mungkin you boleh tanya kawan yang bawa you. Okay, I bagi balik masa bagi MC. Thank you. Okay, yang macam hebat tak manager ni? Okay, kita kena fahamkan sini semua dah ahli ke? Dah? Belum? Belum ahli lagi ya? Okey, tak apa. Nanti discuss dengan you orang punya upline, siapa yang bawa you kat sini. Dan fahamkan betul-betul 3 konsep company, produk dengan marketing plan ya. We are in the right. You all ni chicken ke eagle? Eagle. Yes, eagle. Eagle kena cepat bertindak, okey? Okey, tadi manager dia ada mention DSAM, Direct Selling Association of Malaysia. Sama umur dengan kita di Forever. Founded atau ditubuhkan 1978, which is 41 years. Okay, dan presidennya juga adalah kita punya Vice President Asia, which is Datuk Sri Tan. You tak tahu kan? So I bagi tahu lah ni. Okay, keep on sharing. Datang kelas setiap minggu. Kalau boleh bila siapa-siapa lah, Manager Eddie ke, Sifu Janitan ke, JLT Droida ke, Datuk Lester ke, buat sharing, please silent your handphone ya. Tolonglah, because kita nak sama-sama timba ilmu ya. Okay, siap Manager LD bagi apa ni? Bagi siap print untuk kita lagi notes. Okay, jumpa anda di Puncak Jaya. Thank you, selamat malam, Assalamualaikum.